Dan cerita yang saya nak bawa ini tuan-tuan kepada budak-budak yang muda, budak-budak baru na'ab ni, yang tak tahu reformasi ni. Inilah antara sebab kenapa Anwar Ibrahim difitnah sebegitu rupa. Dengar cerita saya pada malam ini. Okay, dengar. Yang kat TikTok tak boleh nampak lah, tapi dekat Facebook, YouTube nampak. Yang dekat Twitter tak boleh nampak lah, sorry lah. Saya ceritakan dokumen pembelaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana Mahathir dilondehkan. Yang dalam surat khabar, saya cerita yang surat khabar tu, yang terima 214 juta tu, itu sebahagian daripada cerita je. Ini ni. Anwar dakwa anak beranak Mahathir dapat kontrak 214 juta. Anwar Ibrahim memakai isu pemberian kontrak gantian optik 214 juta diberi kepada syarikat dikaitkan dengan Mahathir. Dalam pernyataan pembelaan di Mahkamah Tinggi Shah Alam melalui e-filing, pengurusi PH itu bergantung kepada pembelaan justifikasi. Presiden PKP mendakwa anak sulung Mahathir Mizan menjadi pengarah Opcom Kabel dari 94 sehingga 2021. Even 2021 pun tuan-tuan, anak dia dapat projek pada dia jadi Perdana Menteri 2018. Anak kedua Muzadi menjadi pengarah dari 2009 hingga 2019. Dan Mukhris menjadi pengarah dari 94 sehingga 2019. Dan isteri Mukhris, Norzita Zakaria, menjadi pengarah 95 sehingga 2021. Baik, saya bawa. Jangan risau, saya bawa. Kita tak ada hal punya tuan-tuan. Kita cerita macam mana Mahathir itu dilondehkan. So dia tak pandai dingdun ke? Saya orang Sarawak. Saya bukan orang Selangor. Saya bukan orang Negeri Sembilan. Saya bukan orang Penang. Saya orang Sarawak. Saya tak tanding. Baik. Satu benda adalah ni. Pertama, bercerita tentang kronism ni, yang pertama adalah KPB. Apa KPB tadi? Pekapalan Berhad. Kumpulan Pekapalan Berhad, kalau tidak salah saya. Di mana pada tahun 1997, sewaktu krisis ekonomi, Mahathir telah minta supaya bail out KPB atau dikenali sebagai Pos Logistik Berhad. Kan? Pos Logistik Berhad. Okey. Semasa krisis keuangan 97 bernilai, berapa nilaian dia tuan-tuan? 2 bilion ringgit. 2 bilion ringgit nilaian itu. Kedua, pemberian kontrak secara langsung kepada Opcom Sdn Bhd bernilai 214 juta ringgit, 4.2 juta ringgit. Ketiga, ini tahun bila? Tahun 2003, 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang ini nilaian mungkin kita kata kali 3 kali 4, 600-700 juta, almost 1 billion. Ketiga, pemberian kontrak oleh Telekom kepada Opcom Cables, yang tadi Opcom Sdn Bhd, ini Opcom Cable, bernilai 11.157 juta. Yang ini 2018 hari itu. Keempat, pemberian lesen fabrication license kepada Kencana Petroleum Berhad yang dimiliki oleh Mohzani. Kita londeh ada 4 benda Dia tuan-tuan banyak. Oh, kenapa tak cerita lain baru 4? Yang lain mana? Tak payah yang lain. Sekarang ni kita Anwar nak justify kan tentang 22 tahun, 22 bulan. Tak payah buka yang lain, buka yang 4 ni je. Kan? Tak payah buka yang lain, kita buka yang 4 cerita. Kalau betul tak payah, sebenarnya tak payah 4 ni. 2 cukup sebenarnya. Tapi Anwar buka 4. Dan juga satu lagi, pewajar steel 5 bilion. Yang ini Eric Chia. Siapa tahu kes tu, dia tahulah. Berkenaan dengan Eric Chia. Baik. Di dalam Opcom, pemegang majoriti Opcom ialah Norzita Zakaria yang merupakan menantu plaintiff, menantu Mahathir, dan isteri kepada anak ketiganya Mukhris. Mirzan ialah pemegang saham lain untuk Opcom. Baik. KPB. Kita tengok KPB dulu. Kumpulan Perkapalan Berhad, kini dikenali sebagai Pos Logistik Berhad, adalah salah sebuah syarikat tempatan yang terjejas akibat krisis keuangan. Ini, dalam perkara ini, anak sulung Mahathir iaitu Mirzan adalah pemegang saham majoriti dan pengarah PKB pada masa itu, pada tahun 97. Aktiviti utama PKPB adalah pengangkutan kontena. Pada masa itu, hutang KPB terlalu banyak. Ingat krisis ekonomi masa tu sehingga kan liability semasa, current liability dia adalah 423.94 juta pada tahun 1997 berakhir 31 Disember. Selepas Julai 97, ini sebelum itu, jadi sebelum itu disebabkan ada hutang tu, sebelum itu tahun 97, defendant yang juga Menteri Keuangan Anwar Ibrahim telah menerima satu permohonan atau permintaan bantuan keuangan, dah baca sebagai bailout, daripada KPB dan atau Mirzan bagi pihak KPB. Permohonan tersebut
ditolak oleh Anwar Ibrahim. Mirzan jumpa dengan Mahathir dengan Anwar, minta bail out. Anwar tolak, tuan-tuan. Seterusnya, ini bawa ke mahkamah dokumen ni. Dokumen ni semua dibawa ke mahkamah. Jangan ada kata lepas ni fitnah dan sebagainya. Semua dibawa ke mahkamah ni. Seterusnya, plaintiff telah berjumpa, Tun Mahathir telah berjumpa dengan Anwar Ibrahim. Siri ini ada dalam Anwar Ibrahim, Anwar The Untold Story. Yang ni ada. Dan mengarahkan beliau untuk mencipta satu skim khas untuk tujuan memberikan disburse lebih kurang 2 bilion daripada perbandaran untuk membantu KPB dan atau Mirzan. 2 bilion tahun 97, tuan-tuan. Tahun 97 ni. Okay, ini bukan tahun 2023. 2023 pun 2 bilion banyak. Ni 97 lagi banyak. Just to put things into perspective, nak selamatkan Bank Bumiputra masa tu 1 bilion je. KPB 2 bilion Mahathir minta. Defendant Anwar telah menggesa plaintiff Tun Mahathir untuk mempertimbangkan semula skim kerana adalah sukar untuk merasionalkan dan menjustifikasikan penggunaan dana perbandaran untuk nak bail out KPB ni. Nampak Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan pada waktu itu. Anwar juga menyatakan sekiranya Mahathir ingin meneruskan dengan nak keluar pengeluaran yang dicadangkan tersebut, perbandaran perlu membentangkan satu belanjawan tambahan kepada Parlimen. Tak boleh keluar macam tu je. Kena bentang kat Parlimen lah. Sebab Anwar tak nak bertanggungjawab nak bail out anak Mahathir ni. Walau bagaimanapun plaintiff tercewa. Ingat ini pada bulan bila? Julai 97. Kita kena ingat tu, Julai 97. Plaintiff ternyata kecewa dengan jawapan defendant. Pada masa itulah hubungan mereka mulai renggang. Kita ingat lagi saya dengan kawan saya ni kat sebelah saya ni, kami sama umur. Jadi kita melalui zaman itu. Umur kita 97, 20 tahun lah. 20 tahun. Walau bagaimanapun, Mahathir ternyata kecewa dengan jawapan Anwar dan menekankan bahawa ia akan memalukan Mirzan dan dirinya sendiri jika benar perkara itu dibentangkan di Parlimen, dibahaskan, nanti malulah dia. Walaupun Anwar enggan melayan permintaan KPB untuk bantuan keuangan dan beliau cuba menjawab Mahathir seperti dinyatakan, Anwar telah dimaklumkan kemudian oleh Tan Sri Muhammad Hassan Barikan yang merupakan Presiden dan Ketua Eksekutif Petronas terdahulu bahawa Mahathir telah mengarahkan Petronas untuk selamatkan KPB. Tuan-tuan, Tan Sri Muhammad Hassan Barikan hidup lagi Hidup lagi, dilantik oleh Anwar baru-baru ni. Hidup lagi. Ada lagi saksi hidup ni, tuan-tuan. Jangan ingat kata tak apa. Maksudnya Mahathir dah arah pula Petronas bail out KPB. Apabila mengetahui Mahathir berhasrat menggunakan Petronas untuk selamatkan KPB, defendant telah berjumpa dengan plaintiff untuk menyuarakan bantahan beliau terhadap perkara yang sama. Walau bagaimanapun, Mahathir tidak mengendahkan bantahan Anwar dan menyatakan bahawa Petronas tidak berada di bawah kawalan pembedaran. Dia kata apa? Pembendaharaan okeylah, 2 bilion kau tak nak bagi, tak apalah. Nak kena bentang dekat Parlimen lah apa. Tak apa. Petronas tu bawah aku. Petronas bawah Perdana Menteri. Sukantiaga lah Petronas bawah aku. Pada 6 hari bulan 3, kita kena ingat Anwar dipecat pada September 1998. Yang ini 6 hari bulan 3 98, Anwar masih lagi Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan. Petronas telah mengumumkan rancangannya untuk mengambil alih aset perkabalan KPB. Melalui perbendaharaan tadi gagal, melalui Petronas berjaya. Perkara ini dibuat menurut arahan yang dikeluarkan oleh Mahathir. Pada masa itu Petronas berada di bawah kawalan Mahathir menurut Seksyen 3 Akta Petroleum 1974. Pengurusi kepada Petronas adalah Perdana Menteri. Okey, sebagai Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Mahathir juga mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa-apa arahan yang difikirkan sesuai kepada Petronas pada waktu itu. Pada masa yang sama, iaitu 6 hari bulan 3 1998, tepat tarikh dia Menteri Keuangan, dia Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia dah ada semua catatan tu, semua dokumen ada. Malaysian International Shipping Corporation MIC telah memeterai 2 dokumen persefahaman MOU dengan Petronas dan KPB. Defendant menyatakan bahawa objektif untuk MOU itu adalah facilitate, memudah cara pengambilan aset KPB melalui pembayaran tunai kepada KPB. Dia buat company ini yang disebut dari itu, kita sebut dari itu, yang disebut oleh Mahathir sebagai penggunaan syarikat tu.
So akhirnya MOU telah ditandatangani. MIC pun mengambil alih Petronas Tankers Sdn Bhd daripada Petronas. Pertimbangan pembelian untuk mengambil alih Petronas akan diselesaikan dengan pengeluaran saham baru kepada Petronas. Setelah keluar saham baru MIC kepada Petronas, MIC akan jadi anak syarikat Petronas. So MIC jadi anak syarikat Petronas. Siapa Perdana Menteri? Mahathir. Siapa pengurusi Petronas? Mahathir. Siapa membagi arahan? Mahathir. Siapa punya KPB? Anak Mahathir. Siapa punya MIC? Baik. Pada 12 hari bulan 11. Ingat bulan 11. Anwar dipecat pada bila tuan-tuan? Bulan 9. Transaksi ini bila? Bulan 11. Tahun 1998. Transaksi-transaksi berikut telah berlaku di antara MISC, KPB dan anak syarikat penuh KPB PNSL Berhad. MISC telah mengambil alih dengan PNSL Limited daripada Petronas yang tadi itulah, daripada KPB dengan pembayaran tunai sebanyak 55 juta USD atau 209 juta ringgit. Transaksi kedua. MIC juga telah mengambil alih kepentingan ekuiti dan aset anak syarikat KPB, PNSL Berhad dengan bayaran tunai berjumlah 165 juta USD atau 620 juta ringgit. Transaksi ketiga. Ini ingat, bulan 11 1998. Kemudian kepentingan 51% PNSL dan kedua-dua Asia LNG dan Asia LNG 2. Okey, yang ni manfaat-manfaat dia lah, boleh baca sendiri, boleh pause baca sendiri. Kemudian Anwar menyatakan bahawa transaksi MIC KPB telah berlaku di bawah bidang kuasa Tun Mahathir semasa beliau adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Now, sewaktu pemecatan Anwar Ibrahim pada September 1998, kita kena ingat ini 1198. Kenapa tarikh ini penting? Kerana pada tarikh ini setelah Anwar Ibrahim dipecat, Mahathir melantik diri dia sendiri sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu. September Anwar dipecat 98, September itu Mahathir angkat diri dia jadi Menteri Keuangan tahun 98. Semua ini, MOU ini berlaku sewaktu dia jadi Menteri Keuangan. 15,799 orang campur 2.8K di TikTok. Kita ada 18,000 menonton kita malam ini. Jom kita jadikan 20,000 menonton kita. Come on, share. Tap lagi. KPB kemudiannya melaporkan keuntungan sebanyak. Now, bila lepas, kita kena faham pada tahun 97 tadi kan saya cerita KPB rugi 189.788 juta. Itu kerugian. Tapi setelah diambil alih setelah MOU ni, KPB, anak Mahathir punya tadi serta-merta hutang kerugian itu dihapuskan, dah habis. KPB kemudian memperolehi keuntungan sebanyak 126.53 juta. Bail out tu tiba-tiba pada tahun 98 dalam zaman krisis ekonomi. Krisis ekonomi boleh untung, tuan-tuan. Pada masa itu dia mempunyai liability semasa sebanyak 423 juta, 423.9 juta tahun 97. Daripada liability semasa 400 tu, KPB telah mencatat aset semasa, net current asset, catat net aset semasa bersih, net current asset 73 juta. Aset tolak liability dia jadi positif. Sebelum ini negatif. Untuk tahun berakhir 98. Satu tahun saja daripada minus 423 million negatif 423 juta 97 Disember 97, Disember 98 dia jadi positif 73 juta aset. Daripada liability dia melebihi 423 juta, dipanggil net current liability, dia boleh dapat net current asset 73 million within 1 year. Nak cerita lagi? Baik, saya cerita lagi. Itu baru KPB tadi. Ini cerita KPB. Cerita ke